perancangan untuk duit raya anak ini, apa yang perlu dilakukan, Doktor? Saya boleh pecahkan pada 3 fasa. Fasa yang pertama adalah bila anak kita 6 tahun ke bawah. Okey. Daripada baby sampai umur 6 tahun. So apa yang saya biasanya buat, saya memang simpan duit tersebut 100% lah. Contohnya kalau raya time tu dapat RM200, RM200 saya terus simpan, tapi saya tak simpan ke dalam bank. Okey. Saya simpan ke tempat yang contohnya pelaburan berisiko rendah. Contoh macam tabung haji. Okey. Ataupun ASB misalnya. So tempat-tempat macam ni, kenapa? Sebab dia beranak pinak. Setiap tahun kita akan dapat dividen, and duit tu makin lama makin berkembang. Okey. So itu fasa yang pertama. Fasa yang kedua, sekarang ni pun saya ada anak pertama saya dah nak masuk fasa kedua. Okey. Saya dah nak masuk umur 7 tahun. 6 tahun yang seterusnya iaitu 7 sampai 12. Okey. Mereka nak, bagi saya, kita kena latih mereka berbelanja. Okey. Sebab kalau tak, nanti mereka hanya mengharapkan pada mak ayah saja. So apa yang saya buat, saya bagi mereka kebebasan. Okey. Tapi tak menggunakan semua duit tersebut. Mungkin 20 ke 30% sahaja. Bagi mereka, okey, nah duit. Okey, so sekarang kita ada RM300. Okey. Apa yang saya nak buat? Okey, contohnya RM100 kita belanja, belilah contohnya permainan dan sebagainya, tapi lagi RM200 ni saya latih anak saya ni, kita pergi simpan. Okey. Kita pergi laburkan duit ini. Tapi bukan saya yang laburkan, saya bawa mereka pergi ke bank. Okey, bawa sekali involvekan mereka. Involvekan mereka di awal. Okey. Supaya mereka tahu erti simpan duit itu, ke mana duit itu pergi dan macam mana duit ni boleh berkembang. Fasa yang ketiga, fasa ketiga ni agak mencabar sedikit. 6 tahun yang seterusnya, iaitu daripada umur 13 tahun sampai umur 18 tahun. Sekolah menengah lah, sekolah menengah. So sekolah menengah ni pun benda yang sama, sebab kita dah latih mereka simpan daripada umur 7 tahun. Okey. Bila kita masuk umur remaja ini, mereka ada kemahuan yang lebih sedikit. Betul. Jadi mungkin peratusan itu lebih sedikit untuk mereka. Tetapi saya syorkan jangan lebih 50% daripada yang terkumpul daripada itu. yang terkumpul. Misalnya mereka kumpulkan duit RM300, Okey. 150 kita latih mereka, suruh mereka simpan, suruh mereka melaburkan duit tersebut. Lagi 150 ni untuk mereka berbelanja. Kenapa tidak perlu melebihi 50%, Doktor? Kenapa? Sebab apabila mereka besar nanti, mereka tahu. Bila mereka dah besar, mereka dah masuk alam pekerjaan misalnya, ataupun alam universiti, mereka dah biasa untuk menyimpan. Setiap kali mereka dapat apa saja hasil, mereka akan agihkan siap-siap. Okey, 50% simpan. Sebab benda ni dah dilatih daripada kecil. Okey, saya hanya belanja lagi 50%. So benda ni bagi saya akan memudahkan untuk anak-anak kita nanti memasuki alam pekerjaan kelak nanti. Pelaburan, simpanan ataupun perlu digunakan dalam masa sekarang ini dengan duit yang diterima itu, macam mana kita ingin membahagikan ataupun menggunakan sebaik-baiknya mengikut keadaan ini, Doktor? Untuk siapa? Untuk anak ke untuk ibu apa? Mungkin untuk keluarga dalam masa yang sama. mungkin satu keluarga kita tanggung sama-sama, kita tak tahu. Bagi saya, sebab saya alhamdulillah datang daripada keluarga masa saya dulu membesar. Saya dibesarkan dalam keluarga di mana duit raya anak memang untuk anak, bukan untuk kita. Betul. Sebab saya pun tahu juga ada setengah ibu bapa yang duit anak tu duit dia. Betul. So kalau kita tak menabung daripada sekarang ini, implikasinya itu jangka masa panjang nanti, masa depan anak-anak kita nanti, kita tak tahu apa akan jadi kepada mereka. Dari segi kalau mereka nak sambung belajar misalnya, ataupun mereka nak memulakan kehidupan mereka, mungkin mereka terpaksa berhutang di usia yang muda. Sebab sekarang ni kalau kita tengok statistik sekalipun, banyak orang-orang muda yang jatuh bankrupt di awal usia, semuda 18 tahun, 19 tahun dan 20 tahun. So benda ni sangat-sangat bahaya kalau kita tak terapkan nilai-nilai untuk simpanan daripada awal, dan untuk ataupun kita nak menyediakan masa depan yang lebih cerah untuk anak-anak kita. So saya berpendapat sebegitu rupalah. So dan alhamdulillah benda ni saya sambungkan kepada anak-anak saya. Anak saya 9 bulan tu pun saya dah buka 2 tabung. Bagi saya 2 tabung yang wajib lah, iaitu tabung haji. Sebab sekarang ni kalau kita nak turnnya tu jauh lagi. Haji tu 100 tahun jugalah kan. Betul. So tabung haji memang saya buka. Dan yang kedua ASB. Saya tak ada buka bank simpanan untuk anak. Sebab bagi saya tak perlu lagi. So apa yang saya buat, duit-duit itu semua saya terus laburkan, terus letak dekat tabung haji dan juga ASB. Tapi kalau mereka yang memang betul-betul mungkin terdesak ataupun memang memerlukan duit tersebut, bagi saya sekurang-kurangnya letaklah 50% untuk tabung anak. Tetap masih lagi dengan 50%. Masih lagi 50%. Sebab kalau 50% kita boleh
agihkan di usia yang muda dan kita buat setiap tahun, duit tersebut akan beranak pinak, akan jadi banyak. Ketika mana kita memerlukan duit tersebut, contohnya nak menghantar anak kita belajar di kemudian hari nanti. Kalau tak boleh 50%, berapa yang perlu? Berapa yang boleh? Tapi yang pasti kena mula. Itu saja sedutan klip pendek daripada salah satu TV appearance yang saya dah buat sebelum ini. Kalau anda nak tengok video panjang, sila pergi dekat ruangan description. Kat situ saya ada sertakan link untuk tengok video panjang. Dan jika anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, jangan lupa untuk lawati channel Dr. Adam Zubir, di mana anda boleh klik pada butang playlist. Kat situ tim saya dah susun dah topik-topik kewangan dan pelaburan yang anda boleh binge watch. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.